Hari ini kumpulan saya akan membentangkan topik 17 iaitu gay, lesbian dan homofobik. Kumpulan kami terdiri daripada saya dan Abby. Okey. Ini adalah isi kandungan untuk apa yang kami bentanglah. So, untuk topik yang pertama, the development of the notion of homosexuality. Okay. The term homosexuality became popular in 1869. So di sini maksudnya istilah homosexuality ini mula popular pada tahun 1869. Dan K.M. Bankert, according to K.M. Bankert, failure to achieve normal erection during contact with a member of the opposite sex. Ini menurut K.M. Bankert, homoseksual ini merupakan satu kegagalan untuk mencapai ereksi normal semasa bersentuhan dengan berlainan jantina. Next ialah the criterion for genital homosexuality rejects alternative criteria such as homophilic or homogenic. Homophilics mean falling in love with members of one's own gender, while homogenic means simply feeling attracted to the same gender. Di sini membawa maksud kriteria untuk homoseksualiti ala kelamin menolak kriteria alternatif seperti homofilik atau homogenik. Homofilik ini membawa maksud jatuh cinta pada seseorang yang sama jantina dengan dirinya sendiri. Manakala homogenik ini membawa maksud hanya berasa tertarik atau kagum terhadap jantina yang sama sahaja. Maksudnya bukan dari segi romans lah. Last ialah the professional literature abandoned both of the latter terms in favor of Bankert term homosexual. Di sini, kesusasteraan profesional meninggalkan kedua-dua istilah homofilik dan homogenik dengan menggantikan istilah tersebut dengan istilah Bankert iaitu homoseksual. Maksudnya istilah homofilik dengan homogenik itu tidak dipakai lagi. Diorang ganti dengan homoseksual, istilah homoseksual. So next ialah why do some people regard homosexuality as deviant? Social groups define certain acts as deviant by creating norms that regulate such behavior. Okay, maksudnya kumpulan sosial mentakrifkan perbuatan tertentu sebagai menyimpang dengan mewujudkan norma yang mengawal selia tingkah laku manusia. Most societies designate what some term sexually appropriate and sexually inappropriate roles according to a person's age, social status and other criteria. Kebanyakan masyarakat menetapkan istilah yang sesuai secara seksual dan juga tidak sesuai secara seksual dari aspek umur, status sosial dan juga kriteria lain. Ample historical evidence confirm that cultural attitude toward homosexual behavior have different from one period to another. Di sini maksudnya bukti sejarah yang banyak mengesahkan sikap budaya terhadap tingkah laku homoseksual adalah berbeza mengikut peredaran masa. Some societies consider homosexual roles and behavior as inappropriate, whereas others condone or even encourage such behavior. Beberapa kumpulan masyarakat menganggap peranan dan tingkah laku homoseksual sebagai tidak sesuai, manakala yang lain menerima kelakuan sedemikian. Hal ini demikian membawa maksud sesetengah masyarakat menolak homoseksual manakala sesetengah masyarakat itu menerima homoseksual. So next ialah Ford and Beach study 76 folk society and found that among 49 of them, or 64% homosexual activities of one sort or another are considered normal and socially acceptable for certain members of the community.
Ford dan Beach mengkaji 76 buah masyarakat dan mendapati bahawa antara 49 daripadanya iaitu 64% beranggapan bahawa aktiviti homoseksual adalah boleh diterima dan menganggap aktiviti tersebut normal dalam sesetengah masyarakat. Manakala menurut Dover 1978 pula, Greek and Roman times and in some circumstance, society may have even approved it. Maksudnya pada zaman Yunani dan Rom serta dalam beberapa keadaan, masyarakat mungkin telah pun menerima aktiviti homoseksual itu. As for other conduct, however, behavior tolerated in one society may represent intolerable deviance in another. Bagi kelakuan lain, walau bagaimanapun tingkah laku yang diterima dalam satu masyarakat tersebut mungkin mewakili penyimpangan yang tidak dapat diterima dalam kumpulan masyarakat yang lain. Maksudnya kalau sesetengah masyarakat ini dapat menerima aktiviti homoseksual macam gay ke lesbian tapi masyarakat lain tu tak dapat diterima. Contohlah macam Amerika Syarikat membenarkan perkahwinan sejenis tapi Malaysia tak membenarkan. According to Greenberg 1988, also in Murray 2000, society creates a deviant category of homosexuality by initiating and reinforcing sexual norms that pertain to orientation and behavior involving same-gender sex. In this sense, homosexuality is not inherently deviant, but it becomes so as a result of a purposive social process that establish such a definition. Masyarakat mewujudkan kategori homoseksual yang menyimpang dengan memulakan dan memperkukuhkan norma seksual yang berkaitan dengan orientasi dan tingkah laku yang melibatkan jantina sama jantina. Dalam maksud ini, homoseksual tidak secara semula jadinya menyimpang, tetapi ia menjadi satu dikatakan deviant hasil daripada proses sosial yang bertujuan menetapkan definisi sedemikian. Some condone homosexuality as a phase through which certain people pass, but this norm implies an expectation that everyone eventually accept that heterosexual standards. Sesetengah masyarakat beranggapan bahawa homoseksual merupakan satu fasa yang akan dilalui oleh sesetengah orang dan mereka akan kembali menjadi normal sekiranya telah melalui fasa tersebut. Oleh itu, pada akhirnya masyarakat tetap hanya menerima standard heteroseksual iaitu normal lah, perempuan suka lelaki, lelaki suka perempuan. Such activity cannot lead to reproduction or to a normal family situation. Aktiviti homoseksual ini tidak dapat membentuk sebuah keluarga yang normal. Misalnya pasangan gay atau lesbian tidak dapat mengandung secara normal walaupun telah melakukan persetubuhan. Sekiranya mereka inginkan anak, mereka perlu menggunakan bantuan teknologi. In a sense, it distorts the general distribution of complementary sex role among members of societies. Aktiviti homoseksual ini telah memesongkan peranan umum jantina atau seks manusia. Pengagihan peranan jantina atau seks yang saling melengkapi dalam kalangan anggota masyarakat telah menjadi kacau bilau. Wanita yang sepatutnya mempunyai peranan mengandung dan melahirkan anak, tetapi kini terdapat juga lelaki yang dapat mengambil alih peranan tersebut akibat daripada bantuan teknologi. The concept of sexism or the belief in the superiority of one gender over another contribute to this trait of gender-based sanction. Konsep seksisme atau kepercayaan terhadap keunggulan atau superiority satu jantina daripada jantina lain telah menyumbang kepada ancaman sekatan berasaskan jantina ini. Okay.
Women experience a systematic disvaluation process involving behavior such as sexual harassment and discrimination in the workplace. Okay, seperti yang kita tahu, wanita sering mengalami proses dikatakan sebagai proses penurunan nilai yang sistematik. Proses ini melibatkan tingkah laku seperti gangguan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Hal ini demikian dapat dilihat sama ada melalui verbal iaitu kata-kata ataupun melalui tingkah laku. Melalui verbal ialah memberikan komen-komen lucah mengenai bentuk badan wanita. Dan melalui tingkah laku pula ialah menyentuh atau meraba bahagian badan wanita. Seterusnya ialah in daily interaction, women have encounter reaction based on their category membership as female rather than their individual identities as unique human being. Dalam interaksi harian, wanita menerima reaksi berdasarkan jantina atau peranan mereka sebagai wanita, bukannya identiti individu mereka sebagai manusia yang unik. Historically, some have considered women to be inferior in many ways to men. Dari segi sejarah, ada yang telah mempertimbangkan wanita adalah lebih rendah tarafnya daripada lelaki dalam banyak hal. Wanita dianggap lemah dan tidak mampu melakukan banyak perkara. Wanita sering dikaitkan dengan kerja-kerja di dapur ataupun di rumah sahaja. Pada zaman dahulu, wanita tidak dibenarkan untuk mendapatkan pendidikan. Female attributes and features have gained a disvalue image as when people criticize men for weakness if they age like women. So seperti yang saya jelaskan tadi, wanita ni dia mempunyai image yang tidak berapa bagus. So kalau seseorang lelaki yang bertindak ataupun melakukan kerja wanita, mereka akan diejek dan dipandang rendah. Di sini atribut dan ciri wanita telah mendapat imej yang negatif dan tidak dihargai. Pemikiran kebanyakan orang menganggap wanita itu lemah dan mempunyai status masyarakat yang rendah. Oleh yang demikian, sekiranya seseorang lelaki membuat kerja wanita atau bertindak seperti wanita, mereka akan dianggap lemah dan dikritik oleh kaum lelaki yang lain. Next ialah social dimension of homophobia. Both an attitude like prejudice and a motivation for behavior like discrimination. Negative attitudes about homosexuality are likely to be expressed in public opinion polls or in private conversation. Homofobia menunjukkan bahawa kedua-dua sikap prasangka dan motivasi untuk tingkah laku iaitu diskriminasi seseorang. Sikap negatif tentang homoseksual mungkin akan dinyatakan dalam bentuk yang pertama ialah tinjauan pendapat umum dan yang kedua ialah perbualan peribadi. Next ialah discriminatory behavior against homosexual can be expressed in a variety of ways. Maksudnya, tingkah laku diskriminasi terhadap homoseksual ini boleh diekspresikan dalam pelbagai cara. Yang pertama ialah job and housing discrimination. Maksudnya, pasangan gay dan lesbian ini akan mengalami kesukaran ketika mencari kerja ataupun dalam proses membeli rumah, dalam urusan jual beli rumah lah. Yang kedua ialah the denial of medical benefit to partners of gay people, iaitu penafian faedah perubatan kepada pasangan gay ataupun lesbian. Mereka tidak dapat menikmati kemudahan-kemudahan perubatan yang sedia ada seperti pasangan heteroseksual iaitu pasangan yang normal. Yang ketiga pula ialah the physical assault of homosexual. Yang ketiga ini ialah serangan fizikal terhadap homoseksual dan yang ketiga ini dianggap sebagai yang paling ekstrim, yang paling kejam lah sebab pasangan orang yang homoseksual ini
seperti gay dan lesbian akan dibuli dan dipukul sehingga membawa kepada kes pembunuhan ataupun kes bunuh diri. Next ialah homophobic attitude. Many homophobic people have little difficulty identifying and expressing their attitudes. The avoidance of contact with gays and lesbians and with anything associated with homosexuality, refusing to hire and otherwise qualify homosexual. Sikap homofobia. Ramai orang yang homofobia mempunyai sedikit kesukaran untuk mengenal pasti dan menyatakan sikap mereka. Mereka mengelakkan menjalinkan hubungan dengan gay dan lesbian serta dengan apa saja yang berkaitan dengan homoseksual. Mereka tidak mahu mengupah homoseksual dan uh, mereka tidak mahu mengupah homoseksual seperti gay dan lesbian walaupun mereka berkelayakan dalam bidang pekerjaan yang ditawarkan. Next ialah homophobic behavior. Few homosexual regard themselves as criminal or deviant, as being sick or immoral. Many homosexuals often feel it necessary to conceal their homosexuality from others. Discrimination against homosexuals takes place in many arenas, including the military. Gay people have also been subject to severe legal discrimination because of their sexual orientation. Okay. Untuk tingkah laku homofobia, beberapa homoseksual seperti gay dan lesbian menganggap diri mereka sebagai penjenayah ataupun penyeleweng. Mereka membahasakan diri mereka sebagai seseorang yang berpenyakit ataupun tidak bermoral. Ramai homoseksual sering merasakan perlu untuk menyembunyikan homoseksual ataupun um, kesukaan mereka terhadap jantina sejenis. Hal ini demikian kerana mereka takut akan tingkah laku orang lain ataupun layanan orang lain terhadap diri mereka. Ramai daripada mereka hidup dalam ketakutan dan ketakutan terhadap tidak diterima oleh ahli keluarga, kawan dan masyarakat. Diskriminasi terhadap homoseksual berlaku di banyak kawasan termasuklah di kem tentera. Golongan gay juga telah tertakluk kepada diskriminasi undang-undang yang teruk kerana orientasi seksual mereka. Next ialah law and public attitude. Homosexuality and the law. Law forbidding homosexual behavior began with the ancient Jewish sex code, formalized by the Christian Church into the ecclesiastical law that governed medieval Europe. Saya jelaskan dalam Melayu. Peranan sosialisasi dan menjadi homoseksual. Homoseksual dan undang-undang. Undang-undang yang melarang tingkah laku homoseksual bermula dengan kod seks Yahudi kuno. Undang-undang tersebut kemudiannya diformalkan oleh gereja Kristian ke dalam undang-undang gerejawi yang mengawal zaman pertengahan Eropah. Pada tahun 538, satu titah Maharaja Rom Suci Justinian menjatuhkan hukuman kepada pesalah homoseksual iaitu membunuhnya dengan pedang dan larangan dalam kod Justinian ini membentuk asas kepada hukuman undang-undang homoseksual dalam Eropah selama 1300 tahun. Budaya Yunani dan Rom membenarkan hubungan seksual tanpa mengira jantina. Walau bagaimanapun, mereka mungkin telah menyatakan seksualiti eksklusif jantina adalah sama sebagai satu kejadian yang jarang berlaku malah agak luar biasa. Pada tahun 1986, Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan piawaian perlembagaan untuk undang-undang negeri menentang liwat. Pada satu ketika, semua negeri mempunyai undang-undang menentang liwat. Walaupun undang-undang ini digunakan untuk kedua-dua heteroseksual dan gay, mereka digunakan terutamanya kepada gay.
Pada Oktober 1999, Undang-Undang Liwat telah dimansuhkan atau dibatalkan oleh mahkamah di 32 buah negara. Okay, next ialah changing public attitude, iaitu pengubahan sikap masyarakat. Okay, intoleransi berterusan terhadap homoseksualiti berpunca sebahagian adalah daripada sejarah. Sejak kebelakangan ini, nada penolakan orang ramai terhadap homoseksualiti telah menurun dengan ketara. Sebahagian masyarakat telah mula menerima homoseksual. Buktinya banyak negara telah membenarkan perkahwinan sama jantina. Walaupun begitu, masih juga terdapat masyarakat yang tidak dapat menerima homoseksual. Okay. The attribution of homosexuality. Atribusi homoseksualiti. Mitos umum menegaskan bahawa seseorang boleh dengan mudahnya mengenal pasti homoseksual lelaki dewasa berdasarkan sifat kewanitaan fizikal mereka dan lesbian berdasarkan penampilan maskulin mereka. Walaupun sesetengah homoseksual melaporkan bahawa mereka boleh mengenal pasti homoseksual lain, kejayaan mereka dalam usaha ini sering mencerminkan kesedaran yang dipertingkatkan tentang identiti seksual seperti heteroseksual. Sebaliknya, heteroseksual sering memilih untuk tidak mencari atau melihat orang yang homoseksual seperti gay dan lesbian. Individu yang kurang dikenali sering mendapat reputasi sebagai homoseksual hasil daripada cara orang lain mentakrifkan mereka dan sama ada mereka mempamerkan keutamaan seksual kepada orang lain daripada jantina mereka sendiri ataupun tidak. Bukti tidak langsung termasuklah kabar angin umum, maklumat tentang tingkah laku, ciri dan kecenderungan rakan sekerjanya, diandaikan ungkapan keutamaan seksual dan pengalaman termasuk yang tidak disahkan dilaporkan oleh kenalan mereka. Okay, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada Abby. Oke, dengar juga. Oke, saya akan Oke, thank you Afisha. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan, tapi saya tidak dapat buka kamera sebab ada masalah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan tentang peranan seks sosialisasi dan menjadi homoseksual. Oke, di sini dia ada terbahagi kepada 3, yaitu yang pertama perkembangan seksual, menjadi homoseksual, dan membangunkan identiti homoseksual. Oke, yang pertama ialah perkembangan seksual. Perkembangan seksual ini dia berlaku melalui proses yang rumit, yaitu pemahaman tentang proses ini dia terus berkembang. Ciri dan aktiviti fisikal dia mempengaruhi perkembangan seksual seperti struktur ciri jantina primer sama sekunder. Jadi pengaruh psikologi sama sosial ini dia menghasilkan pesan seperti perkembangan konsep kendiri dan identiti seksual. Bagi poin yang kedua yaitu menjadi homoseksual, perbincangan ini dia memerlukan peringatan tentang perbezaan antara tingkah laku homoseksual, yaitu dia merujuk kepada amalan seksual dengan pasangan jantina sendiri. Dan dia keutamaan homoseksual ini dia merujuk kepada perasaan subjektif ataupun ketertarikan dia sama seksual yang lebih kuat kepada seorang macam individu yang sama jantina sama dia. Dan ada juga homoseksual ini kan dia suka sama perempuan, tapi dalam masa yang sama dia suka juga sama lelaki. Jadi istilah ini dia macam memungkinkan itu seorang individu ini dia terlibat dalam aktiviti homoseksual, tapi dalam masa yang sama dia masih ada rasa ketertarikan kepada
jantinah yang berbeza dengan dia. Jadi gabungan ketertarikan ini homoseksual dan tingkah laku homoseksual aktif mungkin terhasil daripada penyertaan dalam budaya homoseksual, yaitu sejauh mana penyertaan seseorang dalam budaya itu atas sebab ini dia macam penyelidik dia tidak mengenal pasti model homoseksualiti dan sebaliknya penglibatan yang berbeza-beza dengan homoseksualiti berubah dengan tahap tingkah laku dan tarikan yang berbeza. Poin yang ketiga ialah membangunkan identiti homoseksual. Oke, orang ramai ini dia memperoleh identiti homoseksual dia selalunya melalui proses interaktif yang panjang dan sangat bergantung pada tindakan dan reaksi orang lain. Jadi sebahagian daripada tindak balas ini adalah positif dan sebahagian lagi itu dia negatif. Jadi proses yang sedemikian muncul dalam perbezaan antara homoseksual percaya menengah dan mereka juga secara aktif melaksanakan peranan homoseksual dan mereka yang terlibat dalam tingkah laku homoseksual tanpa membangunkan konsep yang berkaitan. Tingkah laku homoseksual ini yang utama selalunya terhasil daripada penglibatan dalam situasi tertentu. Contohnya dalam komuniti jantina tunggal seperti macam penjara ataupun pos tentara terpencil ataupun kapal tentara laut dan juga sekolah berasrama penuh. Jadi kan kebanyakan di sana diorang jumpa yang sama jantina saja. Jadi itulah mungkin sebab dia kenapa dia ada rasa suka sama kaum sejenis. Dan diorang buat perbuatan homoseksual ni bukanlah homoseksual dalam pengertian sosiologi penuh, tapi mereka tidak mewujudkan identiti sebagai penyimpang kerjaya atas sebab utama bahawa diorang ni tidak pernah membangun konsep kendiri homoseksual. Oke, slide yang kedua untuk part saya. Di sini tajuk dia adalah lesbian dan dia ada terbahagi kepada dua, yaitu sifat lesbian sama macam mana dia jadi lesbian. Lesbian ini dia punya penerangan, dia sama dengan yang suka sama macam ada juga yang lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Macam yang kita tahu kalau yang lelaki suka sama lelaki itu gay, kalau yang perempuan suka sama perempuan itu adalah lesbian. Intipati ini lesbian ni kan dia keutamaan dia kepada wanita, tapi dia bukan penolakan terhadap lelaki. Jadi jika seorang wanita ini dia memilih wanita lain untuk menjadi pasangan seksual dia sebab perasaan sama keperluan dia ni yang paling dalam hanya boleh dipenuhi dengan wanita. Nah, jadi itu dia dikatakan sebagai seorang lesbian. Oke, jadi apa sifat-sifat lesbian? Seperti homoseksual lelaki, lesbian juga ini kan dia ada stigma awam dan juga penolakan dari sosial. Walau bagaimanapun, undang-undang secara amnya tidak secara khusus melarang perbuatan seksual antara wanita dan beberapa bidang kuasa pernah coba menggalakkan undang-undang lain yang mungkin membawa beberapa sukatan untuk tingkah laku yang berkaitan. Dan ramai homoseksual wanita ni, yang lesbian ni dia macam menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pekerjaan diorang dan berbanding dengan perempuan-perempuan yang lain sebab diorang ni tidak bergantung dengan lelaki untuk mendapatkan sokongan keuangan. Jadi diorang rasa saya yang perlu cari duit saya sendiri.
saya tiada pasangan lelaki, kan biasanya lelaki yang mencari duit, macam itu. Jadi dikarenakan dorang tidak tempat untuk bergantung, jadi dorang lebih menunjukkan komitmen yang lebih kuat daripada perempuan-perempuan yang lain. Lepas tu, ramai lesbian ini juga dia menunjukkan lebih sedikit ciri yang boleh dikenal pasti yang ditunjukkan oleh macam sama juga dengan homoseksual lelaki ini. Diorang ni biasanya menjadi sasaran pendapat umum yang buruk sebab bila diorang menyatakan macam diorang kasih tunjuk secara terang-terangan yang diorang ini memakai pakaian yang unik ataupun pergaulan diorang yang unik daripada perempuan-perempuan yang lain. Jadi kawan-kawan perempuan diorang ni juga atau kenalan-kenalan diorang ni biasanya diorang kasih tunjuk tanda-tanda hubungan peribadi yang rapat, dan ada juga setengah yang individu lesbian ni dia menunjukkan secara fizikal, contohnya macam diorang berpeluk-peluk, bercium, begitu. Sama juga dengan homoseksual yang lelaki diorang pun ada begitu kan. Nah, jadi walau bagaimanapun ini lesbian ni kan dia memaparkan pelbagai tingkah laku sama identiti yang sangat serupa dengan lelaki. Ada juga setengah lesbian ni kan dia sudah berkahwin, tetapi dia punya kecenderungan untuk seksual ni lebih kepada wanita. Jadi ada juga perempuan yang belum kahwin, dia sudah mengambil bahagian diri dia dalam hubungan bioseksual. Dan ada juga yang berkahwin tapi masih lagi berhubungan dengan perempuan. Macam tu. Untuk poin yang kedua, yaitu menjadi lesbian, perempuan ini kan dia biasanya dia lebih menghargai diri dia pada tahap yang berbeza-beza. Jadi diorang ingin ada tu saluran media massa ataupun yang secara meluas menggambarkan penampilan fizikal sebagai aspek kritikal identiti wanita, dan lelaki mengembangkan jangkaan mereka berdasarkan image media tentang keinginan wanita. Dan ada juga yang macam dari dulu-dulu lagi secara tradisi dia, masyarakat ni kan dia menganggap wanita ini sebagai objek seksual bagi lelaki. Dan pendapat ini juga dia menular kepada perempuan-perempuan yang lain. Jadi norma perempuan ini dia berbeza dengan norma lelaki. Perempuan juga ni kan berbeza, dia sama dengan norma lelaki. Dia membenarkan diorang menyentuh satu sama lain secara fizikal, dan diorang juga ini ada mengekalkan satu hubungan emosi yang kuat. Dan pada mulanya ini lesbian ni juga kan dia berasal daripada rasa ingin tahu yang tinggi sejak mula-mula. Tapi bila dia kasih rela diri dia untuk macam mengetahui lebih lanjut tentang lesbian, macam yang dia pun mau jadi. Nah, jadi disitulah secara perlahan-lahan dia membiarkan diri dia hanyut dalam budaya lesbian sampailah dia sendiri tidak dapat keluar dalam budaya lesbian. Oke. Untuk slide yang seterusnya yaitu transvestitism. Oke. Pelbagai norma seksual ini dia menentukan banyak kombinasi objek, massa, situasi fizikal, dan motivasi yang sesuai untuk hubungan seksual. Rangkaian piawaian yang kompleks ini boleh membenarkan banyak tingkah laku yang dikaitkan dengan
heteroseksual sebagai contoh penyelewengan. Seperti yang si Winnie sudah kasih bentang tadi, heteroseksual ini maksud dia individu yang suka dengan berlainan jantina, ataupun kalau dikatakan yang lebih mudah yang kita selalu paham yaitu yang straight. Jadi salah satu kelakuan sedemikian macam yang tadi itu adalah transvestism. Dia ini bermaksud seseorang individu yang memakai pakaian yang patutnya dipakai oleh individu yang berlainan jantina dengan dia. Dan ini watak penyelewengan transvestitism ini terutamanya bukan hasil daripada memakai pakaian wanita lain, tetapi daripada kepentingan utama amalan ini dalam membekalkan keseronokan dan kepuasan dalam diri diorang. Begitu juga dengan lelaki yang suka pakai pakaian perempuan kan, begitu juga dengan perempuan. Diorang ni lebih mementingkan keselesaan dan kepuasan yang mereka dapat kalau diorang pakai pakaian seperti itu. Sebab kalau yang dulu-dulu diorang terbiasa kepada variasi fashion yang luas sejak dulu lagi. Jadi sampai sekarang dia macam terikut-ikut sebab tidak semestinya kalau kalau lelaki dulu-dulu diorang kalau kita lihat diorang ada juga yang pakai dress begitu kan, yang baju panjang-panjang. Lepas tu kalau yang lelaki dulu-dulu pun bukan sepatutnya, dia yang lelaki dulu-dulu kan diorang ada pakai kasut tumit tinggi, ada satu macam lambang-lambang. Jadi begitu juga dengan sekarang, fashion dia bervariasi. Dia terikut-ikut dengan zaman dulu-dulu. Oke, slide yang seterusnya ialah age dan community sexual. Ini jangkitan HIV ini kan dia berusia daripada hubungan yang tidak sehat dalam kalangan diorang yang menyebabkan ramai yang terjangkiti. Contohnya macam diorang berhubungan badan tetapi diorang tidak memakai pelindung. Jadi itulah disebabkan kenapa diorang dapat HIV. Diorang ini yang teman dulu-dulu, diorang ini sangat suka dalam itu. Sampailah diorang tidak sadar sampai banyak yang meninggal disebabkan oleh penyakit ini, yang HIV itu. Jadi satu kajian telah melaporkan beberapa perubahan dalam tingkah laku seksual gay yang disebabkan oleh ketakutan terhadap AIDS dan terutamanya pengurangan hubungan seksual kasual. Perubahan terbesar yang berlaku bentuk pengurangan dalam hubungan seksual di kalangan homoseksual yang sebelum ini tidak dikenali antara satu sama lain, terutamanya di bar gay dan di tempat di mana gay itu selalu bertujuan untuk tujuan yang itu, yang tuh. Jadi antara kesan AIDS yang lain ialah macam peningkatan kanser, peningkatan penyakit jantung, dan yang paling teruk ialah kematian lah. Dan bukan sahaja dari aspek fizikal yang terkesan, tetapi masyarakat juga waktu itu diorang sangat tertekan, terutamanya dalam bidang perubatan sebab penyakit ini sangat membebankan mereka. Jadi sebahagian juga pada waktu itu diorang banyak golongan gas sebab dia tidak ambil peduli pun sampailah masalah ini dia bertambah rumit. Oke, jadi kita akan pergi di slide yang paling terakhir untuk saya,
yaitu kontroversi semasa mengenai homoseksual. Jadi tajuk ini dia menceritakan satu konflik mengenai sebab dan aplikasi homoseksualiti yang telah merebak ke mahkamah dan menjadi forum dalam masyarakat. Jadi adalah satu isu baru-baru ini, dia melibatkan sama ada negara itu dia harus mengiktiraf secara sah perkawinan antara orang yang sama jantina. Oke, jadi cerita dia macam begini. Pada tahun 1990, ada satu pasangan lesbian di Hawaii. Diorang ini memutuskan untuk berkawin. Dan sama juga dengan pasangan yang lain, diorang ini bercinta. Tetapi diorang mau ada pengiktirafan undang-undang atas kesatuan diorang. Sebab diorang mau kasih teruskan perlindungan insuran perubatan seorang wanita. Sebab hanya orang-orang yang sudah berkawin saja yang boleh terima perlindungan sedemikian. Jadi, apabila kerajaan negara dia menolak permohonan pasangan itu, dia orang kasih memfailkan saman di mahkamah. Jadi, tahun yang berikut dia, Badan Perundangan Hawaii ini dia kasih lulus undang-undang yang mentakrifkan perkawinan sebagai penyatuan hanya antara lelaki dan wanita. Jadi disebabkan itu diorang tidak kasih buat pendengaran semula kes, jadi Suruhanjaya Hasni dia mengeluarkan satu laporan. Jadi pada Desember 1995, Suruhanjaya ini dia mengesyorkan untuk menghalalkan perkawinan sejenis sebab itu ahli-ahli diorang tidak dapat mengenal pasti apa sebab yang kukuh untuk diorang tidak mengiktiraf perkawinan sejenis. Walaupun ini case ni dia berasal dari Hawaii, tapi isu dia ni dia mencapai kepentingan nasional sebab kepercayaan penuh dan klausa kredit perlembagaan Amerika Syarikat ni dia memerlukan hampir negara yang lain untuk mengiktiraf perkawinan Hawaii yang sah. Dalam arti kata yang lain, ini pasangan ni dia diiktiraf secara sah sebagai berkawin di Hawaii dan juga diorang boleh menuntut status perkawinan di 49 negara yang lain juga. Melainkan itu negara tuh dia kasih lulus undang-undang secara khusus yang menahan pengiktirafan dan mahkamah membenarkan status tersebut kekal. Jadi prinsip yang sama dia mempengaruhi perceraian sama juga kalau macam bercerai kan kita bercerai di Malaysia. Jadi di negara-negara lain pun diorang mengiktiraf secara sah tentang perceraian itu. Pengiktirafan perkawinan sejenis. Walaupun sejarah panjang perkawinan bukan tradisi ini, dia meluluskan undang-undang pada tahun 1995 yang menafikan pengiktirafan perkawinan yang tidak mematuhi undang-undang UTA. Jadi pada tahun 1996 ini di South Dakota, dia mendefinisikan perkawinan di negara itu sebagai penyatuan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Jadi penyokong ini dia telah mewajarkan undang-undang seperti ini dengan rasional sebab negara ini dia mempunyai kepentingan dalam dia menggalakkan perkawinan heteroseksual sebab jaminan terbaik persekitaran yang memuaskan untuk membesarkan anak-anak. Jadi ada 2 pasangan lesbian dan 7 pasangan gay yang lain ni diorang memfailkan saman undang-undang pada tahun 2003 dan hasil diorang punya saman itu membawa kepada pengiktirafan kaum sejenis yang sah di Massachusetts dan
Mahkamah Agung Negara ni dia kasih putus bahawa selagi pasangan itu dia bersedia untuk memikul tanggungjawab keuangan, sosial dan undang-undang perkahwinan, jadi diorang pun harus diberikan faedah perkahwinan. Dan mahkamah memutuskan bahawa pasangan sejenis dia tidak boleh dinafikan faedah tersebut sekaligus membuka kepada perkahwinan sejenis lah waktu itu. Jadi ada sepasang lesbian yang memfailkan petition yaitu Julie dan Hillary Goodrich. Diorang ini berkahwin pada 17 Mei 2004. Diorang ni dua-dua perempuan. Jadi pada 17 Mei tahun 2024 itu dia merupakan hari pertama perkahwinan sejenis yang menjadi sah di bawah keputusan mahkamah. Jadi selepas undang-undang Massachusetts ini, beberapa negara juga dia kasih menghalalkan lah ataupun dalam proses menghalalkan perkahwinan sejenis. Jadi ada lagi satu pasangan, si candidate sama si Oiwa, diorang berkahwin. Dan ada lagi pasangan yang lain, nama dia si Vermont sama si Maine. Pada tahun 2009 pun menyusul untuk berkahwin. Diorang dua-dua ni pun perempuan. Jadi di New Hampshire ni dia membenarkan perkahwinan sejenis pada tahun 2010 dan ada juga beberapa pasangan yang berkahwin pada tahun 2019 dan yang paling mewaukan di California ni kan dia ada mengadakan perkahwinan sejenis selama 5 bulan pada tahun 2008. Lepas tu kerajaan persekutuan ini masih tidak dapat mengiktiraf perkahwinan sejenis dan tinjauan nasional mendedakan tentangan besar terhadap perkahwinan sejenis. Dan tinjauan yang dijalankan oleh NBC News pada tahun 1995 ini dia kasih lapor bahawa 60% diorang tidak bersetuju untuk pengiktirafan undang-undang dan 26% saja yang diluluskan dan selebihnya itu diorang tidak membuat keputusan. Jadi secara ringkasnya ramai pihak yang tidak menyokong mengenai perkahwinan sejenis ini tetapi diorang tidak putus asa untuk meminta persetujuan dan pengiktirafan daripada pelbagai negara. Jadi ini adalah salah satu isu yang sering diperdebatkan oleh masyarakat sehinggalah pada masa kini. Jadi itu sahaja dari saya. Untuk merumuskan kesimpulan daripada pembentangan hari ini, dia dapat dirumuskan bahawa homoseksual ini telah menerima layanan yang berbeza mengikut peredaran zaman serta terdapat undang-undang bagi homoseksual ini. Zaman telah menerima hal tidak yang tidak dapat menerima. Jadi itu sahaja dari saya dan kita teruskan kepada Kui. Okey, untuk soalan yang pertama ialah what is homosexuality? Ada siapa-siapa nak jawab ke? Saya nak cuba. Okey, Hakim silakan. Okay, what is homosexuality? Seseorang individu yang tertarik secara seksual kepada orang yang sama jantina dengan orang tersebut. Betul. Okay, thank you Hakim. So, soalan yang kedua ialah what discriminatory behaviour against homosexual? Ada sesiapa yang nak try jawab tak? Saya mau try. Okay, Yana silakan. Okay, dia punya jawapan job and housing discrimination, the denial of medical benefits to partner of gay people, dan yang terakhir adalah the physical assault of homosexual. Okay, 3 tu betul. Terima kasih. So, soalan yang terakhir ialah what is the meaning of transvestism?
transvestitism. Ada siapa-siapa nak try? Saya mau try jawab, boleh? Okay, boleh. Sarwa, silakan. Okay, what is the meaning of transvestitism ni? Transvestitism bermaksud seseorang individu memakai pakaian yang sepatutnya dipakai oleh individu yang berlainan jantina dengannya. Okay, betul. Terima kasih. Okay, pembintangan kami sampai sini saja. Thank you.